Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, iaitu mengulang kaji pelajaran yang ketiga, iaitu mandi wajib fiqh tahun 2. Marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin rabbal alamin. Jadi kita akan mempelajari tentang mandi wajib. Mandi wajib ini adalah disebabkan kerana seseorang itu datang darah haid selama 5 hari misalnya dan berhenti. Maka wajib ke atasnya mandi wajib untuk mengerjakan solat fardu ataupun tawaf ataupun membaca ataupun menyentuh Al-Quran. Jadi mandi wajib ini kita akan mempelajari cara-cara mandi wajib. Sebelum itu, cikgu akan terangkan kepada murid-murid semua berkenaan dengan pengertian mandi wajib. Apakah maksud mandi wajib ini? Apakah pengertian mandi wajib? Ataupun apakah erti mandi wajib? Ataupun apakah maksud mandi wajib? Okey, mandi wajib ini iaitu mengalir dan meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan dengan niat mandi wajib. Kita mengalirkan air pada badan dan meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan dengan niat mandi wajib. Okey, mandi wajib ini bukannya kita maksud mengalir dan meratakan ini bukannya kita ambil air dan kita cuma lap saja badan kita. Tak. Itu salah. Jadi mandi wajib ini iaitu mengalir dan meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan dengan niat mandi wajib. Jadi justru itu, apakah bukti ataupun dalil berkenaan dengan mandi wajib ini? Dalil mandi wajib ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junaban fattahiru. Maksudnya, jika kamu berjunub, berhadas besar, maka hendaklah kamu bersuci, iaitu mandi wajib. Sekiranya kita berhadas besar, misalnya seseorang itu dia melahirkan anak ataupun keluar darah nifas, cukup 40 hari 40 malam berhenti, maka itu adalah darah nifas, maka dia wajib mandi wajib apabila ia telah berhenti untuk mengerjakan solat fardu selepas daripada itu. Dan contohnya berhadas besar, contohnya keluar air mani, bersetubuh, keluar darah haid, itu adalah contoh-contoh hadas besar. Jadi barang siapa yang telah mengalami hadas besar ini, contohnya keluar darah haid, cukup 5 hari berhenti, maka wajib ke atasnya untuk mandi wajib. Jadi dalil mandi wajib ini dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum junaban fattaharu. Maksudnya, jika kamu berjunub, berhadas besar, maka hendaklah kamu bersuci, itu mandi wajib. Dan apakah pula sebab mandi wajib ini? Yang pertama, sebab mandi wajib adalah keluar darah nifas. Itu seorang perempuan yang telah melahirkan anak, maka dia telah keluar darah nifas dia. Sekurang-kurang darah nifas itu 1 saat ataupun 1 lahzah dalam bahasa Arabnya, ataupun ghalib ni, kebiasaannya darah nifas itu keluar itu 40 hari 40 malam, dan sebanyak-banyak darah nifas itu keluar itu 60 hari 60 malam. Dan yang kedua, sebab mandi wajib itu bersetubuh. Pasangan suami isteri yang pada malam harinya mereka bersetubuh. Bersetubuh ni misalnya seorang suami ingin ada anak ataupun isteri ingin ada anak, maka mereka bersetubuh pada malam harinya. Dan bangun pagi esok untuk solat subuh, maka wajib ke atas pasangan suami isteri itu untuk mandi wajib, untuk mengerjakan solat subuh pada berikutnya. Dan sebab mandi wajib itu keluar air mani. Antara sebab-sebabnya keluar air mani iaitu kerana syahwat, datangnya perasaan syahwat. Seorang lelaki memandang seorang perempuan dengan syahwat, maka terpancuk keluar air mani. Dan air mani ini pada waktu basah, bau dia seperti doh tepung, dan pada kering baunya seperti putih telur. Itu dapat bezakan antara air mani dengan air mazi. Okey. Jadi kalau ada pun air mazi ni, selagi air mazi ni adalah ciri-ciri yang bukan seperti ciri-ciri air mani. Keluar terpacuk-pacuk, bau masa basah bau seperti doh tepung, masa kering bau seperti putih telur. Okey, jadi air mazi ni cara dia hanyalah beristinja saja. Okey.
kita hanya beristinja saja dan kita pun ambil wuduk. Kalau seseorang itu keluar air mani, maka dia kena mandi wajib. Okey, untuk mengerjakan solat fardu selepas daripada itu. Dan sebab-sebab mandi wajib itu, seterusnya itu keluar darah haid bagi seorang perempuan sahaja. Bagi seorang perempuan yang telah balik, berumur 9 tahun ke atas, maka dia keluar darah haid, dia cukup 24 jam, maka wajib ke atasnya mandi wajib. Adapun seorang perempuan yang keluar darah yang tidak cukup 24 jam, maka itu dinamakan darah penyakit. Maka itu bukan dinamakan darah haid. Darah penyakit ni hanya diistinja saja. Lepas tu dia pun mengerjakan solat. Adapun darah haid keluar cukup 24 jam, lebih daripada 24 jam, iaitu 5 hari ataupun 3 hari, maka wajib ke atasnya mandi wajib dan mengerjakan solat fardu selepas daripada keluar darah haid tersebut. Dan sebab-sebab mandi wajib lagi itu melahirkan anak. Seorang ibu melahirkan anak, sama ada anak lelaki pun anak perempuan, melahirkan anak, sejurus melahirkan anak, tiada darah nifas, kerana ada segolongan wanita Arab yang melahirkan anak tidak keluar darah nifas. Maka wajib ke atasnya untuk mandi wajib, untuk mengerjakan solat fardu selepas daripada itu. Dan apakah pula rukun-rukun mandi wajib tersebut? Yang pertama sekali rukun mandi wajib iaitu menghilangkan najis daripada badan. Contohnya ada darah pada badannya ataupun ada darah ikan pada kulitnya, maka wajib ke atasnya menghilangkan najis tersebut daripada badannya untuk dia mengerjakan mandi wajib ni. Dan niat mandi wajib iaitu lafaz niat mandi wajib, nawaitu raf'al hadathil akhbari lillahi ta'ala, artinya sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badan. Mestilah dia meratakan air ke seluruh anggota badannya, bukannya dengan melap badannya. Melap badan itu bukan cara mandi wajib. Okey. Cara mandi wajib itu yang pertama menghilangkan najis daripada badannya, yang kedua niat lafaz niat mandi wajib, sejurus air kena pada bahagian yang pertama pada tubuhnya, maka dia kena mulakan niat itu sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah SWT, sama ada dalam bahasa Arab ataupun dalam bahasa Melayu, dalam hatinya, niat itu dengan hatinya. Okey. Dan yang ketiga, meratakan air ke seluruh anggota badannya, di celah-celah farash, di celah-celah telinga, di celah-celah pusat, kena ratakan air ke seluruh anggota badannya. Dan apakah pula sunat-sunat mandi wajib ini? Sunat-sunat mandi wajib ini, yang pertama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini bukan sahaja untuk kita mengambil sunat mandi wajib. Bahkan apabila kita melakukan aktiviti harian kita, contohnya kita memasak, mengemas rumah, membasuh pinggan, kita kena lazimi membaca Bismillahirrahmanirrahim ini. Kerana dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim ini turun barakah, dapat barakat, dapat berkat. Jadi amalkan selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, membasuh kemaluan dengan tangan kiri, dan membasuh kemaluan faraj kita dengan tangan kiri. Dan yang ketiga, membasuh tangan 3 kali. Basuh tangan 3 kali ini adalah sunat-sunat mandi wajib. Dan yang keempat iaitu berwuduk. Kita ambil wuduk. Rukun fardu wuduk ada 6 kan? Okey, yang pertama niat ketika membasuh muka keseluruhannya, membasuh tangan sampai ke siku, menyapu sebahagian kepala, dan membasuh kaki sampai ke buku lali, dan membasuh kepala dengan air 3 kali, dan menyelati rambut dan bulu-bulu yang jarang. Okey, dan yang ke-6, mendahulukan anggota sebelah kanan. Kita dahulukan anggota sebelah kanan kita untuk kita mandi wajib. Dan yang ke-7, membasuh seluruh anggota sebanyak 3 kali. Okey, kita dah basuh badan kita sekali, itu yang wajib. Mandi wajib, basuhan yang pertama itu adalah wajib. Yang kedua itu sunat, yang ketiga itu sunat. Jadi membasuh seluruh anggota sebanyak 3 kali itu adalah perkara sunat. Dan menggosok seluruh anggota badan itu juga adalah sunat. Maknanya kita ambil span ke ataupun kain kasar tu yang kita beli dekat Maidin ataupun Giant, kita basuh, kita gosok-gosok badan kita, supaya macam contohnya lada ataupun biji lada ataupun dawat pen yang tebal ataupun liquid itu yang terlekat pada kulit kita, itu dapat dihilangkan dengan kita gosok menggunakan span ataupun kain kasar tersebut. Jadi inilah sunat-sunat mandi wajib. Dan sunat-sunat mandi wajib yang seterusnya iaitu membasuh kaki. Membasuh kaki antara sunat-sunat mandi wajib seterusnya, dan membaca doa seperti doa selepas wuduk. Kita membaca doa seperti doa selepas wuduk, dan yang seterusnya melakukan secara berturutan. Okey.
kita lakukan secara berurutan perkara-perkara sunat tersebut. Start daripada membaca bismillah, membasuh kemaluan dengan tangan kiri. Pastikan bagi terutamanya bagi wanita yang haid kan, dia basuh kemaluannya dengan tangan kiri. Dan sangat bagus apabila dia mandi wajib dia duduk mencangkung, supaya terbuka dia punya faraj tu dan dia dapat basuh bahagian bawah kemaluan dia itu dengan tangan kirinya dengan air yang mutlak lah. Okey. Dan melakukan secara berurutan ikut tertib perkara sunat ini. Dan cukup bagus kalau murid-murid dapat amalkan dengan zikir la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, kerana dengan menyebut zikir tersebut akan terdapat Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan pohon-pohon di syurga nanti bagi orang yang menyebut la haula wala quwata illa billah. Dan cara-cara mandi wajib iaitu hilangkan najis pada badan dan hilangkan najis pada badannya. Okey. Cara-cara mandi wajib yang pertama iaitu hilangkan najis pada badan, dan yang kedua mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dan yang ketiga membasuh kemaluan, dan yang keempat membasuh tangan 3 kali, dan yang kelima berwuduk. Cara-cara mandi wajib yang pertama, hilangkan najis pada badan. Hilangkan najis terlebih dahulu pada badannya. Dan yang kedua, mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dan yang ketiga membasuh kemaluan. Okey, hilangkan najis pada badan, contohnya ada darah pada badannya, maka hilangkan najis tersebut dengan pada badannya. Dan yang kedua, mulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ini cara-cara mandi wajib. Dan yang ketiga, membasuh kemaluan. Faraj depan dan belakang dia kena basuh, dia kena gosok dengan tangan kirinya. Okey? Dan pastikan sisa-sisa darah itu tidak terlekat pada tangannya. Dan membasuh tangan 3 kali. Kita basuh tangan sebanyak 3 kali dan berwuduk. Ambil wuduk. Okey? Wuduk ini boleh kita lakukan itu dengan perkara yang fardu ataupun yang sunat. Contohnya berkumur-kumur, membasuh telinga, itu perkara yang sunat. Membasuh tengkuk, itu adalah perkara yang sunat. Okey, dan cara-cara mandi wajib pula iaitu niat mandi wajib. Niat mandi wajib itu nawaitu raf'al hadathi akhbari lillahi ta'ala dalam bahasa Arab, dan dalam bahasa Melayu saja aku mandi wajib kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang seterusnya itu membasuh kepala dengan air 3 kali dan menyelati rambut. Okey, kita basuh kepala kita dengan air 3 kali dan menyelati rambut kita. Okey? Bagi seorang perempuan mestilah dia bagi seorang perempuan yang rambutnya panjang, mestilah dia kena huraikan rambut yang panjang yang tersebut untuk ketika dia mandi wajib. Dia tak boleh sanggullah kepala dia, rambut dia. Okey. Jadi cara-cara mandi wajib yang pertama sekali iaitu hilangkan najis pada badan, dan yang kedua mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim, dan yang ketiga membasuh kemaluan, dan yang keempat membasuh tangan 3 kali, dan yang seterusnya yang kelima iaitu berwuduk. Jadi hilangkan najis pada badannya. Okey, badannya terdapat najis, contohnya darah, ikan ataupun manusia, maka hilangkan najis pada badannya dan mulakan dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Ini kita ambil sunat mandi wajib. Dan yang ketiga kita membasuh kemaluan, dan yang keempat kita membasuh tangan 3 kali dan berwuduk. Dan niat mandi wajib seterusnya dan seterusnya cara mandi wajib iaitu kita niat lafaz niat mandi wajib itu nawaitu raf'al hadathi akhbari lillahi ta'ala, dan seterusnya membasuh kepala dengan air 3 kali dan menyelati rambut, dan seterusnya mendahulukan anggota badan sebelah kanan dan meratakan air sehingga sampai ke seluruh anggota badan, dan membaca doa seperti doa selepas berwuduk.
Okey. Okey, justru itu kita tengok kepada aktiviti yang pertama, murid dalam kumpulan menunjukkan cara mandi wajib dengan bimbingan seorang guru. Okey, cikgu di sini cikgu nak minta murid Faiz, Isa masuk bilik air, cuba lakukan cara mandi wajib. Contohnya cara yang pertama iaitu kita kena baca bismillah kan. Okey, dan kita hilangkan najis pada badan kita. Hilangkan najis pada badan kita dan kita pun niat lafaz niat mandi wajib itu nawaitu raf'al hadathi akhbari lillahi ta'ala, dan kita meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan. Dan yang kedua, murid secara individu menghafaz lafaz niat mandi wajib berserta ertinya. Dan murid secara individu mestilah menghafal lafaz niat mandi wajib itu berserta ertinya. Dan lafaz niat mandi wajib itu yang murid kena hafal iaitu nawaitu raf'al hadathi akhbari lillahi ta'ala, dan artinya saja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka mestilah murid-murid semua kena hafal lafaz niat mandi wajib ini. Dan tahukah anda tidak sah solat bagi seorang yang berhadas besar? Ya, sudah tentu. Orang yang datang darah haid, orang yang datang darah nifas, orang yang keluar darah mani, selagi mana dia tidak mandi wajib, selagi mana darah haid itu tidak berhenti, maka tidak sah solat bagi seorang itu kerjakan. Maka darah itu putus, mandi wajib dan terus mengerjakan solat fardu ataupun solat sunat, ataupun mengaji Al-Quran ataupun menghafal Al-Quran selepas daripada itu. Dan amalkan hendaklah mandi sunat Jumaat bagi sesiapa yang akan hadir solat Jumaat. Jadi amalkan iaitu hendaklah mandi sunat Jumaat bagi sesiapa yang akan hadir solat Jumaat. Ini adalah perkara sunat lah untuk diamalkan. Okey, kita lihat kepada aktiviti mandi wajib. Pilih jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat dan yang kelima. Okey, yang pertama, mandi tempat kosong ialah mandi wajib. Mandi wajib 4 ialah mengalir dan meratakan air mutlak ke seluruh anggota badan dengan niat mandi wajib. Okey. Dan seterusnya, lengkapkan jawapan yang betul. Dalil wajib mandi hadas. Okey. Wa in kuntum junaban fattaharu. Okey. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Okey, maknanya jika kamu berjunub, okey, pertama, kedua dan ketiga. Jika kamu berjunub, yang pertama, maka hendaklah ketiga kamu bersuci. Okey. Seterusnya, warnakan kan? Dia kata warnakan sebab-sebab mandi wajib. Apakah sebab-sebab mandi wajib? Iaitu bersetubuh, muntah tidak, wiladah iaitu melahirkan anak, haid, keluar darah haid, buang air besar tak, terkentuk, keluar air mani dan nifas. Okey. Dan nomborkan urutan rukun mandi wajib, tulis semula. Okey, urutan mandi wajib yang pertama iaitu yang pertama sekali menghilangkan najis pada badan, niat mandi wajib, dan yang ketiga mengalir air ke seluruh anggota badan. Dan yang seterusnya iaitu lorekkan perkara-perkara sunat mandi wajib. Yang pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lorekkan perkara-perkara sunat mandi wajib. Yang pertama sekali iaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim, berwuduk, mandi dalam kolam tak, menggunakan air yang banyak tak, mendahulukan anggota sebelah kanan ya, membasuh kemaluan dengan tangan kiri ya, membasuh tangan 3 kali, betul, ini sunat-sunat mandi wajib, dan membasuh setiap anggota sebanyak 1 kali. Ini tidak, okey. Basuh anggota sebanyak 3 kali, itu sunat. Okey, tandakan raih atau pangkah pada cara-cara mandi wajib. Okey. Yang pertama, hilangkan najis, betul. Mulakan dengan alhamdulillah, tidak. Membasuh tangan 3 kali ya, berwuduk ya, jirus air dari kaki 3 kali, tidak. Mulakan dengan basmalah ya, membasuh kemaluan ya, dahulukan anggota sebelah kiri, tidak. Okey. Seterusnya,
Padankan padankan mengikut pernyataan yang betul. Berwuduk. Berwuduk adalah sunat mandi hadas. Menghilangkan najis pada badan, ini adalah rukun mandi hadas. Niat adalah rukun mandi hadas. Mengalirkan air ke seluruh anggota badan, ini adalah rukun mandi hadas. Dan membaca Bismillahirrahmanirrahim, ini adalah sunat mandi hadas. Dan mendahulukan anggota sebelah kanan, ini adalah sunat mandi hadas. Okey. Dan seterusnya, nomborkan mengikut urutan, kemudian salin semula. Okey, lihat sini Okey. Yang pertama, nawaitu raf'al hadasil akhbari lillahi ta'ala. Okey, seterusnya, tulis semula erti niat mandi wajib. Tulis semula erti niat mandi wajib. Sahaja aku mengangkat hadas besar kerana Allah Ta'ala. Okey. Okey, cikgu harap semua dapat membantu murid. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.